Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah yang mempertemukan kita pada malam ini dan dapat sama-sama kita meneruskan kuliah kita kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-126 malam ni. Kita mulakan. Bismillah. Anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul aza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, iman itu ada 7 lebih atau 60 cabang. Maka yang paling afdal, fa afdaluha, maka yang paling afdal ucapan la ilaha illallah itu. Dan yang sekurang-kurangnya, yang tadi paling besar, yang ni paling kurang, iaitu mengenepikan ataupun mengenepikan, membuangkan, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari jalan lalu lalang manusia, tempat manusia lalu. Dan malu itu satu cabang daripada iman. Malu tu pun termasuk daripada cabang iman juga. Al-haya'u minal iman. Okey, kita tengok huraian daripada hadis ni. Ya, nak cerita malam ni tuan-tuan, besarnya kalimah la ilaha illallah ni, oi kan. Nak khabarkan dia punya besar kalimah ni, memang besarlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut fa afdaluha, iman yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, iaitu ucapan la ilaha illallah ini, kalimah syahadah ni, yang menyebabkan kita berada di sini ketika ini. Iman ni dengan adanya kalimah ni lah, kalimah syahadah. Kita belajar sikit, mendalam sikit kalimah syahadah ni. La ilaha illallah maknanya dia menafikan tidak ada Tuhan, tidak ada ilah apa segala benda pun yang layak disembah illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Rasulullah yang disebut kata apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahui oleh Muhammad bahawanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Ini riwayat Ahmad. Siapa yang sebut, siapa yang ucap la ilaha illallah ini mukhlishan, hal keadaan, dalam keadaan ucapannya itu ikhlas, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk syurga. Sebab tu dalam kita duk sebut la ilaha illallah tu sertakan keikhlasan. Bukan sebut saja dengan amalan apa semua sekali lah. Yang ni lah tuan-tuan, kita faham dari sudut bahasa sikit. La ilaha illallah ni dari sudut ilmu i'rab ataupun ilmu nahu, grammar, tata bahasa Arab ni, dia panggil la, tak apa tuan-tuan tengok pelan-pelan, la ilaha illallah, daripada kalimah la tu. La tu dia panggil
nafyun lil jinsi. Nah, dari sudut grammar nahwu lah, maknanya menafikan bagi segala jenis. Segala jenis la ilaha, ilaha tu ilah. Yang banyaklah batu ke kayu ke jin ke syaitan ke manusia ke, tak ada, menafikan berbagai jenis. Bawa datang balik illallah. Yang ni orang panggil isbat, menetapkan melainkan Allah aja Tuhan kita yang layak disembah. Kalau bahasan dalam lagi dia kata la ilaha haqqun illallah. Sebab la itu harfun, iaitu huruf nafi lil jinsi, nafi bagi segala jenis. Sebab tu baca kerja la ni sama dengan inna. Dia menasabkan isim, nasab isim, merafakkan khabar. Khabarnya mana? Mahzuf. Ini faham sikitlah. Bukan ilmu makrifat. Sekali lagi balik rumah orang tanya, ustaz ajar apa? Ilmu makrifat mana? Bukan makrifat. Ini ilmu nahwu, ilmu tata bahasa. La ilaha, tidak ada Tuhan, haqqun, yang betul-betul hak. Haqqun ni lah yang dibawa kemarin ni, haqqun, yang betul-betul hak, layak disembah, illallah. Illa ni dia panggil istisna dalam bahasa Arab, kecuali, melainkan Allah. Allah ini badal daripada haqqun tadi. Itu okey. Bila payah ustaz nak faham, payah nak faham, senang cerita, ringkasnya begini. La ilaha, yang ni nafi, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada yang layak disembah, illallah, isbat, bawa datang balik, melainkan Allah. Allah je Tuhan kita. Ilaha ni, ilah ni jamak dia alihah lah. Yang orang-orang dulu, orang-orang musyrikin, kafirin, jahiliah dulu, segala jenis berhala dibawa bulan, bintang, dia tak kira apa pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil ilah. Yang tak layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey. Ataupun disebut juga bagi faham lagi, la ilaha illallah tu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan hak sebenar-benarnya illallah, melainkan Allah. Lawan bagi hak, batil, palsu, pendustaan, tak benar. Maka sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Madinah itu cuba nak bawa kalimah ni, la ilaha illallah. Orang-orang jahiliah dia terkejut. Mana tak terkejut tuan-tuan, dia duduk punya lama sembah dia, semua dia anggap Tuhan. Ada 360 jenis tepi-tepi Kaabah tu saja berhala. Belum lagi yang dalam rumah, belum lagi yang duduk di ujung-ujung kampung. Bila disebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, la ma'budu bihaqqin illallah, dia rasa terkejut. Sebelum tu banyak dewa itu, dewa ini, dewi itu, dewi ini. Tiba-tiba Rasulullah bawa kalimah tauhid ini, dia payah nak terima. Sebelum tu dia percaya adanya Allah, tapi dia mensyirikkan Allah ini dengan dewa-dewa, batu-batu berhala yang dia bawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 8 Hijrah, bulan Ramadan, masuk balik buka kota Mekah yang orang panggil Fathul Makkah. Antara benda pertama, perkara pertama yang Rasulullah buat, pecahkan berhala-berhala yang menjadi sembahan orang kafir ni dulu. Ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran, kebenaran dah masuk balik. Al-haqqu wa zahaqal batilu, yang batil, yang palsu semua tu habis, lenyap. Innal batila kana zahuqa, sampai bila-bila lah kebatilan ini dia akan lenyap. Sebab tu hak lawan dia batil, dia tak boleh duduk sekali. Maknanya kita nafilah, la ma'budu bihaqqin illallah, tak ada Tuhan yang disembah, tidak ada ilah yang disembah illallah, isbatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah yang itu. Dan Rasulullah sebut lagi, siapa yang sebut yang ni,
mukhlisat, ikhlas lah. Sebut nak kena ikhlas, bagi faham makna lah, bagi faham makna. Takkan kalimah syahadah kita tak faham makna, susah lah. Yang hari ni saya sebut hurai sikit dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa ni pun boleh nampak dah, boleh faham dah. La ma'budu bihaqqin, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya, kita buang habis semua tu, illallah, melainkan Allah Ta'ala aja. Jangan syirik, jangan syirik. Sebab tu dalam bab penekanan kalimah tauhid ini, kalimah syahadah ni, nak mengelakkan kita daripada syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syirik ini satu dosa yang tak diampunkan. Maknanya kalau mati dalam keadaan syirik, dia tak diampunkan. Melainkan dia kena taubat dulu daripada dosa syirik. Akbarul kaba'iri syirkun billah. Dalam Imam Az-Zahabi dia sebut ada 75 dosa besar dalam kitab dia. Dalam banyak-banyak dosa besar tu, akbarul kaba'iri syirkum billah, paling besar sekali syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni kita takut. Kita duk sonok, bila sampai di sana kita banyak buat benda syirik, banyak buat kerja syirik. Allahu Rabbi, takut dia amat tuan-tuan. Jadi sematkan di hati, mantapkan di hati, illallah, la ma'budun bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dalam arti kata, simpulan kalimah syahadah, la ilaha illallah. Itu dia. Itu tinggi tu. Khafifu bil lisan, ringan di lidah kita sebutnya. Tapi dari sudut timbangan, berat Allah Ta'ala nak berikan kepada kita kalimah ini. Sebut ulang-ulang. Sebab tu ulang-ulang banyak kali pun tak apa zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan nak goyang kepala ikut mana tu suka hatilah. Pelan-pelan lah kawan ni ikut aliran ni, dia goyang gini sudah lah. Jangan melompat-lompat dalam masjid, sudah lah. Nanti pak dok tangkap susah. Lah, ada orang tak goyang kepala pun ada. Ada orang berkumit mulut, ada orang tak kumit mulut pun tak apa. Ada orang tangan dia saja, terpulanglah. Yang penting la ilaha illallah itu dalam hati kita, di bibir kita, dengan memahami maknanya, huraiannya. Barulah mari sedap sikit apa yang kita sebut, kita faham. Ini kita duk sebut, kita tak faham, susah juga. Susah juga. Itu yang paling tinggi, yang paling besar. Yang ni jugalah tuan-tuan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk perkenalkan di Mekah tu. Di Mekah ni tak boleh nak perang. Bahkan minoriti orang yang nak lafaz kalimah ni pun dia kena pelan-pelan, sembunyi-sembunyi mari masuk rumah Nabi nak sebut la ilaha illallah ni. Yang ni jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba nak bagi ayah saudara sebut ni. Abu Talib tak boleh sebut sampai ke sudah. Dia katakan di situ abah ni maknanya enggan nak sebut ya ammi kul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah aba an yakula la ilaha illallah. Abah ni makna enggan, tak mau nak sebut aba an yakula la ilaha illallah, tak mau sebut kalimah ini. Baik, sporting, support, apa lagi? Semua lagi. Itu kan. Tapi yang ni tak boleh nak sebut. Habis ya, tak ada apalah. Baik macam mana pun tak ada makna, tak bermakna apa-apa. Ingat tuan-tuan, syukur sangat-sangat kita ni kalau boleh sebut. Hari ni bangun boleh sebut la ilaha illallah. Petang, pagi, petang, siang, malam boleh duk sebut lagi. Ini nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka selalu-selalulah sebut ucapan ni, biar dia jadi zikir di mulut kita. Dan yang kedua, wa adanaha, yang paling ringan sekali, iaitu mengenepikan sesuatu yang berbahaya dari jalan lalu lalang manusia. Ini pun sempoi kecil punya benda. Nampak saja kecil. Ni tahu kereta nak lalu, van nak lalu, nampak paku, nampak lubang,
nampak apa-apa yang berbahaya, ketepikan orang nak lalu. Oi, bukan kecil punya Allah Ta'ala nak bagi, termasuk dalam cabang iman juga, perpahala juga. Ni van nak lalu ni, van jenazah Pak Daud bawa nak lalu, van jenazah baru. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat van jenazah baru. Jenis apa Pak Daud? Toyota. Kita yang seronok dapat kereta baru. Jenazah dia tak kira kereta apa pun dia naik. Dia tunggu je di situ, bawa Toyota dia naik Toyota, bawa Ford dia naik Ford, bawa Nissan bawa Nissan, kan. Ada tak kita nak angkat dia tak mau naik, saya nak naik BMW, tak ada. Jadi yang seronoknya kita, ni. Jadi berpahala tu berpanjangan lah. Selagi mana tayar tu duk bergolek, kan, orang mengguna, siapa yang mau infakkan RM1, RM2, RM10, RM100, RM1000 pun selama tu lah dapat pahala. Ini bukan nak minta orang mati dah, selagi benda tu diguna dapat pahala. Kita tumpang bangga, kita tumpang seronok, selesa lah jenazah, tapi dia tak pedulilah, angkat dengan pikul gutu pun dia ikut, bawa dia ni dihormati daripada hidup sampai dia meninggal dunia. Bagi van yang elok bawa pergi, kena van semput tengah jalan sampai UiTM mampus tu tolak jenuh juga, payah juga kan. Rezeki lah dah dapat. Lalu, dan malu itu satu cabang daripada iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu, sebab tu kita nak kena ada perasaan malu. Bila tak malu ni payahlah. Apa benda pun dia boleh buat kalau dia tak malu. Fitnah, zina, minum arak, rasuah, cakap benda-benda buruk, qaul zur, dusta. Pasal dia tak malu. Salah satu dia tak malu, muka tak malu. Orang kata muka tak malu ni payah. Kerana tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sampai di Madinah, seorang Yahudi tengok, falamma stabantu wajhahu araftu an wajhahu laisa biwajhi kazab. Dia kata bila aku tengok Rasulullah ini, muka ni bukan muka menipu, bukan wajah menipu. Maknanya Rasulullah sifat malu dia tu tebal. Ada. Kita pun kalau ada sifat malu ni, malu dengan Allah Ta'ala mula-mula sekali. Nak buat ni rasa malu, haya, kemudian khauf, takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak malu, apa benda dia boleh buat? Dia boleh langgar habis semua. Perasaan malu tu ada. Tapi malu biarlah bertempat. Nak mari ke masjid, jom masjid, jom malu. Jom ke surau, malu. Jomlah kita ngaji, awak malu. Hak ni payah juga ya. Ini malu payah. Malu yang tak bertempat. Ini malu. Anhu, daripada Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atashu fawajada bi'ra fanazala fasharaba thumma kharaja fa iza kalbun yalhasu ya'kulu thara min al-'atash faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mislu allazi kana qad balagha minni fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'a summa amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghfar lahu. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada satu ketika ada seorang lelaki sedang berjalan di suatu jalan. Rasulullah tak sebutlah jalan mana-mana, negeri tempat mana-mana. Ia merasa terlalu dahaga, lalu berjumpa sebuah perigi dan terus turun ke dalamnya dan minum. Kemudian dia keluar, tiba-tiba ia terserempak dengan anjing yang sedang kehausan. Sambil menjilat tanah yang lembab, maka berkatalah lelaki itu, dahaga betul anjing ini sebagaimana aku haus tadi. Dia pun turun ke dalam perigi sambil memenuhkan kasutnya dengan air.
kemudian menggigit dengan mulutnya sehingga naik ke atas, ia pun memberi anjing itu minum, maka Allah mengucapkan syukur ke atasnya dan mengampuninya. Allahu Akbar, tuan-tuan. Yang ni bagi minum anjingnya. Esok jangan pakai cari anjing. Pergi mana dengan anjing dahaga? Anjing banyak kita bandayu ni, belah-belah ekor. Habis tuntun sampah. Itu. Yang ni nak cerita sebab tajuk kita malam ni bab menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan yang kita nampak benda tu simple, kita nampak kecil. Tidak, sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia dahaga sangat, dia lalu-lalu ada perigi, dia turun, dia minum, dia dah settle dah, dia dah hilang haus dah. Dia naik punya susah, tengok ada seekor anjing ni bila dahaga, lidah dia ni terjelir keluar sambil duk jilat tanah ni lembab, kot-kot lah boleh hilang dahaga, tapi tak boleh juga. Maka dia simpati, dia rasa kesian, dia turun, ambil cedok air tu, kemudian gigit dengan mulut dia ni, kasut kulit nah. Arab dulu dia panggil khauf wa muzah. Kasut kulit ni dia dijahit, dia tak tembus, air tak keluar. Kalau selipar nak gigit macam mana? Dia gigit, dia bawa naik, dalam tu ada air, dia bagi minum. Maka Allah Ta'ala mengampuni dia, Allah merahmati dia, Allah sayang kat dia. Sebab apa? Jauh ikhlas daripada lubuk hati dia tu, dia bantu walaupun seekor anjing. Ini kan pula kita bantu manusia, kita tolong manusia. Tuan sebutlah, yang penting ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, tuan-tuan. Walau sikit, walau sedikit. Ini anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajarati qata'aha min adh-dhahri tariqi kanat tu'zil muslimin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, sesungguhnya aku telah melihat, Rasulullah bagi tahu, laqad ra'aitu, sesungguhnya aku melihat, maknanya Allah izinkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat, kemudian Rasulullah bagi tahu pada sahabat yang sampai pada kita hari ini. Lihat apa? Rasulullah lihat seorang lelaki sedang bergembira di dalam syurga disebabkan dia memotong sepohon pokok, qata'aha minaz zahri tariqi, di tengah jalan yang menjadi penghalang bagi kaum muslimin. Yang tu je. Ada pokok ni dia ganggu orang nak lalu, nak ke surau payah, ke masjid payah, orang nak pergi kerja payah, nak pergi sekolah susah, bas tak boleh lalu, dia potong, dia buang ke tepi lah. Contoh zaman sekarang, kita kias. Itu pun Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki ni dia bergembira di atas perbuatan dia itu. Ini nak cerita, jangan kita ingat benda ni biasa-biasa. Orang yang jenis ringan tulang ni, tuan-tuan, dia nampak longkang tersumbat, tak ada siapa suruh pergi ambil cangkul, dia buang. Nampak ada sesuatu menyakiti di jalan, pokok tumbang, dia pergi angkat, dia ketepikan. Apa-apa sajalah, padahal bukan tanggungjawab dia pun, bukan dia diperintahkan siapa-siapa pun, tak. Bila dia faham hadis ni, dia faham lah. Kadang-kadang kita tengok Allahu Rabbi tengah hujan, kita naik kereta tengah hujan tu, hujan lebat, ada pokok turun, ada orang ni dia tak segan-segan situ, dia turun, dia ketepikan dengan basah baju-baju habis semua tu. Itu bukan simple, tuan-tuan, bukan. Mungkin kita ingat apa dia ni bagi orang lain buat, kita ingat, tapi dia yang faham hadis ni dia tahulah. Bukan sikit. Allah Ta'ala, Rasulullah nampak dia ni gembira, dia seronok, dia seronok. Wa fi riwayatin lahu marra rajulun
bi ghusni syajarati ala zuhri tariqi faqala wallahi la tuhayyina haza 'anil muslimin la yu'zihim fa adkhala al jannah. Menurut satu riwayat, seorang lelaki yang berjumpa sebatang dahan yang menjadi penghalang jalan, dia pun berkata, lelaki ni pun kata apa? Wallahi demi Allah, dia kata, aku akan membuang kayu ini supaya tidak memudaratkan kaum muslimin, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Niat gitu, niat itu nampak sambil-sambil niat. Nampak benda, aku buang dah, nanti senang orang nak lalu. Maksud kita tu muslimin muslimat lah. Itu. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a summa atal jumu'ata fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati ziyadatu salasati ayyamin wa man massal hasa faqad lagha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwuduk dengan sebaik-baiknya, wuduk di rumah, kemudian ia pergi untuk bersembahyang Jumaat, hari Jumaat ni, esok, contohnya esok pergi untuk bersembahyang Jumaat, seterusnya mendengar khutbah khatib, mendengar khatib berkhutbah dan berdiam serta mengamatinya, Allah mengampunkan dosanya di antara Jumaat itu dan Jumaat akan datang, dan ditambah 3 hari lagi. Dan siapa yang tidak menghiraukan khutbah Jumaat, sesungguhnya adalah sia-sia amalan itu. Hadis rawahu Muslim, riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Ni gerun kita dengar tuan-tuan. Yang terbaik, yang sebaiknya hari Jumaat ni sebenarnya hari yang besar. Khuliqa Adam yaumul Jumaat, dijadikan Nabi Adam jadi Jumaat, dimasukkan dalam syurga hari Jumaat. Wa ukhrija minha, dikeluarkan daripada syurga hari Jumaat. La taqumus sa'atu, tak berlaku hari kiamat illa yaumil Jumaah, malaikat hari Jumaat. Jumaat bila wallahu a'lam lah, tak tahu. Maknanya banyak hari Jumaat. Hari Jumaat ini juga dibantu kita banyakkan selawat, banyakkan berzikir, banyakkan apa-apa amalan hari Jumaat. Tapi kita tak berapa nak membesarkan hari Jumaat ni. Itu kan. Itu. Dan bila sebut begitu, dia sebut orang ni dia berwuduk dengan sempurna, wuduk elok-elok di rumah, dia datang wuduk dah ada lagi, terus masuk, duduk diam-diam, kemudian dia dengar khatib berkhutbah, dia tak bising, fastama'a wa ansata, duduk diam dan mendengar dan mengamati khatib khutbah, maka Allah Ta'ala mengampuninya. Ghufira ni diampunkan lahu baginya, bagi syakhsun yang masuk tadi, seseorang yang masuk tadi, ma bainahu wa bainal Jumaah, antara Jumaat tu dan Jumaat yang akan datang Allah ampunkan. Wa ziyadatu salasati ayyamin, Allah tambah lagi 3 hari. Maknanya satu minggu Jumaat ke Jumaat 7 kan, tambah lagi 3 jadi 10 hari. Siapa nak bagi? Tapi dikaitkan di sini dengan syarat, dengan syarat ambil wuduk sempurna, masuk, duduk diam-diam dengar khutbah. Tapi malang setengah-setengah tempat, bukan di sini dah tuan-tuan, di Afrika Selatan masih lagi tak hiraukan lagi, khatib tak naik lagi, dia di luar ada pulun makan pisang, padahal pisang tu lepas tu boleh makan. Makan tu makanlah, ni dia sembang tajuk sampai habis. Kalau surat khabar tu daripada tajuk muka berita utama sampai tengah nombor ekor sampai hujung kartun semua hadam, tak habis cerita lagi. Dia duk cerita pompang Allah, hari Jumaat ni khatib dah berkhutbah, dah sembang lagi. Pisang yang orang letak kat luar dah habis, bahulu pun dah habis, dia tak masuk lagi. Kadang-kadang kita rasa macam masuklah diam-diam.
Kita dah sembang banyak dah. Kita dah sembang dengan banyak. Lepas subuh kita ngeteh ngopi, kita dah sembang dengan kawan. Pukul 10 dah sembang, 12 dah sembang. Ini pukul 1 mari tu cukup-cukuplah, stoplah. Masuk duduk diam-diam. Sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, niat i'tikaf, selawat ke apa-apa buatlah. Tak erti nak buat apa, tengok telefon tu ada banyak situ hadis-hadis tafsir semua dah. Habis tak erti duduk diam, jangan ganggu orang. Tunggu nanti khatib naik nak berkhutbah. Bila khatib khutbah tu mengamatinya, di sini dia sebut situ dan duduk mengamati, dengar apa khatib sebut ni, nak cerita pasal covid ke apa ke, pasal bala ke, pasal ujian ke, dengar diam-diam. Sebab tu dia sebut situ khatib berkhutbah. Khatib pun dengan suara yang lantang, yang sedap, kita dengar pun terdongak macam tu. Bagus, syok kan. Itu bagus. Ini. Jadi kita fahamlah, Allah Ta'ala tuntut kita begitu pada hari Jumaat ni. Anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhir qatril ma' fa iza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma' فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نكيبا من الذنوب. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, iza tawadda al-abdul muslimu awil mu'minu, satu orang dia ambil wudu. Bila dia ambil wudu, maka ia membasuh mukanya. Tentu anggota wudu ni mula muka dulu. Muka, keluarlah daripada mukanya itu segala dosa yang dilakukan oleh matanya bersama air atau bersama dengan titisan air yang akhir, au akhir qatril ma'. Basuh muka. Kita basuh muka tu dosa-dosa berguguran. Dosa kecil, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa kita dengan orang. Yang bersangkut paut hakul adami, kena minta maaf dengan dia sendiri. Ni dosa kita yang banyak ni. Mata tengok maksiat, tak sikit yang kita tengok dengan manusia boleh kita tipu. Tapi kita, Tuan punya badan ni je yang tahu kita tengok apa. Boleh jaminkah kita tak tengok maksiat? Lelaki ke perempuan sama aja. Tapi ni waktu ambil wuduk ni akan berguguran dosa-dosa terutama daripada muka, termasuk mata, dua mata kita yang tengok macam-macam ni. Kemudian apabila dia membasuh, man ghasala basuh. Kalau ghuslu mandi, Arab ni dia lari baris aja. Ghasala basuh, ghuslu mandi. Jangan pula pasal makna siapa yang mandi, siapa yang membasuh. Siapa yang membasuh lepas habis basuh muka, basuh dua tangan. Min yadahi kullu khati'atin kana, habis dosa-dosa yang dia buat tangan ni, dosa-dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala akan berguguran, akan jatuh bersama dengan titisan air yang terakhir. Duk bergugur, duk jatuh tu sampai air las, akhir qatril ma', air yang ujung jatuh tu pun dihapuskan dosa. Tuan-tuan, kita barangkali nampak selama ni aku ambil wuduk simple je, main sembah je. Tak, di situ ada kelebihan dia. Allah nak gugurkan dosa-dosa kita. Kemudian faiza ghasala rijlaihi, apabila dia membasuh pula kedua kakinya, maka berguguranlah, berjatuhanlah dosanya itu bersama titisan yang akhir, sehingga bersihlah dia daripada sekalian dosa.
Bila a'dha dia, anggota dia, muka, tangan, kaki bersih, clear lah dia hari itu. Kalau 5 waktu sembahyang, 5 kali wuduk, niat betul-betul, banyaklah pahala yang gugur. Lepas wuduk sembahyang, jangan lepas wuduk dia balik dia tak sembahyang. Tu. Ini tuan-tuan. Jadi ini nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tajuk pun bab menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yang kita ingat, kita nampak benda ni kecil je, simple, tapi tidak simple, tidak kecil, tapi besar. Besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pula memang pendosa, banyak buat dosa, banyak buat maksiat. Jadi tumpang-tumpang yang special Allah Ta'ala nak bagi macam ni lah, kita nak ambil kesempatan nak cuci dosa kita. Selain daripada dosa-dosa yang minta ampun, bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha, malam merintih merayu minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu mohon maaf pada kawan-kawan, habis semua minta maaf, nak tidur maafkan orang, agar-agar orang pun maafkan kita, sebab kita dengan manusia ni dia tak terlepas. Yang disebut dosa-dosa tadi itu dosa muka, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki, telinga, yang lain itu nak kena minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bersangkut dengan manusia, berhutang ke, pinjam ke, aniaya dia, tipu dia, zalimi dia, pergi cari dia dulu, pergi jumpa dia dulu. Tak jumpa dah, mati dah pun macam mana nak buat? Kata ulama, harap-haraplah, pergi carilah saudara dia, waris dia, buat baiklah dengan dia. Mana tahu dia belum mati, dia dah ampunkan kita, tapi kita tak tahu tuan-tuan. Sebab tu hak sama-sama manusia ni cukup takut, cukup mau nak kena jaga. Mulut mau nak kena jaga, tangan mau nak kena jaga, kaki habis semua nak kena jaga. Dia tak gugur dengan wuduk, dia tak boleh gugur dengan wuduk, sebab kita bersangkut dengan dia. Adil, Allah Ta'ala maha adil tuan-tuan. Maka kalau disebutkan pula dari sudut fiqh wuduknya pula, fiqh wuduknya pula, siapa yang ambil basuh tangan ni, takat mana had ni bercahaya, kalau sampai siku, had dia sampai siku wuduk ni, tapi kawan ni dia ambil wuduk sampai ke sini, sampai ke paras paruh bahu ni, sampai sini lah ghurran muhajilin, nanti dia akan bercahaya. Lebihkan sikit, lebih tak apa, jangan kurang. Kalau kurang tak sempurna wuduk. Contoh, kaki sampai buku leli, lebihkanlah sampai setengah betih itu. Jangan ngam-ngam saja. Bukan kita bayar duit masjid tak rugi pun. Ada tengah-tengah main wuduk tu je kiki kata, jangan lebih, sikit je. Berani dia cakap macam tu. Tak ada. Basuhlah sampai ke setengah betih, nanti akan bercahaya sampai kepada situ. Tapi kelebihan wuduk ni tuan-tuan, ambil dengan sempurna, bagi basah betul-betul. Yang haddul wuduk, wajhi, jabhatul, muka, dia katakan muka tahap mana, bagi habis, kena air habis semua. Jangan cincai, main lempar aja, bum siap. Tengok dulu. Kalau orang dulu dia balik motong tuan-tuan, dia buang habis semua kertas scrap apa semua dulu, takut air tak masuk. Kita pun macam tu, tengok kotoran-kotoran yang melekat, sisik-sisik ikan ke apa-apa semua, supaya wuduk kita sempurna. Kita berhenti di situ pada hadis yang ke-130. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk kepada hadis yang ke-131. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatu muqarrabin wa salli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.